Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Ismail, nombor matrik A187254. Saya akan membentangkan mengenai laporan kajian pengaplikasian model interaksi Tuhan, alam dan manusia dalam bidang pendidikan. Sebelum ke bahagian selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu perkara-perkara yang ingin dibentangkan. Antaranya adalah pengenalan, model TAM, metodologi kajian, dapatan dan perbincangan kajian serta kesimpulan. Bahagian pengenalan ini membincangkan tentang ilmu sains tauhidik yang berkait rapat dengan pendidikan. Ilmu sains tauhidik ialah ilmu sains yang berteraskan konsep tauhid atau pada dasarnya konsep ketuhanan. Ilmu sains tauhidik juga boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Kaitan ilmu atau pendidikan dengan konsep ketuhanan atau keagamaan ini dapat disebut sebagai pendidikan bersepadu. Model TAM merupakan model hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Model segitiga TAM ini menunjukkan keterkaitan hubungan dalam Islam terbahagi kepada tiga, iaitu hubungan manusia dengan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Ketiga-tiga entiti ini memiliki peranan tersendiri yang perlu dilakukan sebaiknya dan selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan antara ayat Al-Quran yang berkaitan dengan model TAM. Ayat itu ialah, dan dialah Tuhan yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kedua-duanya itu beredar dalam garis edarannya masing-masing. Surah Al-Anbiya ayat 33. Bahagian metodologi kajian menerangkan tentang kaedah yang digunakan untuk memperoleh data kajian. Antara kaedah yang digunakan ialah kajian kepustakaan di mana saya mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan model TAM dan pendidikan bersepadu. Bahan-bahan diperoleh daripada internet dan pembacaan buku, jurnal, tesis dan lain-lain. Seterusnya, saya menggunakan kaedah temubual. Temubual yang dijalankan ialah secara tidak langsung iaitu melalui atas talian di aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Perbincangan di Google Meet bersama informan dirakam dan diletakkan di bahagian lampiran. Informan kajian ialah pensyarah pengajian Bahasa Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di bahagian dapatan dan perbincangan kajian ini, saya ingin membentangkan tentang soalan-soalan dan dapatan yang telah diperoleh daripada informan. Soalan 1 ialah berkaitan kefahaman informan terhadap model TAM. Sebelum mengajukan soalan ini, saya telah menghuraikan terlebih dahulu konsep model TAM ini kepada informan. Jawapan yang diberikan daripada informan ialah, Tuhan mewakili Sang Pencipta, alam pula mewakili apa yang diciptakan oleh Tuhan dan manusia juga mewakili salah satu ciptaan Tuhan. Dan informan menghuraikan bahawa antara perbezaan daripada ketiga-tiga hubungan ini ialah manusia mendapat tugasan atau tanggungjawab daripada Tuhan untuk menjaga alam. Manakala alam pula memberikan manfaat kepada manusia. Soalan kedua pula berkaitan pendapat informan terhadap kepentingan model TAM lebih-lebih lagi dalam sistem pendidikan. Jawapan yang diberikan informan ialah, model TAM ini mampu menjadi satu didikan kepada banyak perkara dalam kehidupan seharian. Selain itu, model ini mampu menyedarkan manusia bahawa Tuhan tidak menjadikan alam itu tanpa kepentingannya. Seterusnya, informan turut menyatakan bahawa kepentingan ilmu kepada manusia dapat menghalang manusia daripada berbuat sesuka hati kepada alam. Soalan ketiga pula ialah berkaitan pengaplikasian model TAM dalam pekerjaan informan sebagai pensyarah. Jawapan yang diberikan ialah beliau menyarankan pelajarnya untuk kembali kepada fitrah jika menghadapi stres atau tekanan dalam hidup. Kembali kepada fitrah yang dimaksudkan ialah untuk kembali kepada Allah dan berdoa untuk meminta setiap urusan dalam pendidikan dipermudahkan. Selain itu, informan juga menasihati pelajarnya untuk memandang sekeliling iaitu kehijauan alam yang menenangkan. Menurutnya, alam adalah salah satu ciptaan Tuhan yang mampu menenangkan setiap mata yang memandang. Soalan kedua pula ialah berkaitan pendapat informan terhadap kesepaduan ilmu.
Beliau telah memperincikan jawapannya kepada beberapa bahagian, iaitu seperti bidang pendidikan, tahap sekolah dan juga peranan guru. Pertama, dalam bidang pendidikan kursus bahasa, ramai penulis yang menggunakan simbolik unsur alam di dalam penulisan seperti pantun, sastera dan sebagainya. Kedua, kursus kejuruteraan, iaitu yang banyak berhubung dengan pembangunan. Di dalam kursus ini, jika pelajar sedar akan tanggungjawab mereka untuk memelihara alam, mereka akan melakukan pembangunan yang tidak merosakkan alam. Ketiga, pada tahap sekolah juga kita dapat melihat kesepaduan ilmu yang berlaku. Pada tahap sekolah rendah lagi, terdapat kelab-kelab yang ditubuhkan untuk memelihara alam sekitar, seperti menanam pokok dan banyak lagi. Dan terakhir ialah peranan guru untuk memberi ilmu tentang kepentingan alam sekitar. Soalan kelima pula berkaitan cabaran yang dapat dilihat oleh informan dalam melaksanakan model ini. Jawapan yang diberikan ialah dari segi sudut pandang, iaitu kepada seseorang yang bersifat individualistik yang lebih mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh, pelajar yang lebih pandai berbanding pelajar lain akan berfikir bahawa ilmu yang mereka peroleh ialah daripada usaha mereka sendiri. Sepatutnya pelajar sedar bahawa ilmu yang diberi adalah daripada kurniaan Allah. Dari segi alam pula, nilai menghormati atau menghargai alam itu sudah mula terhakis. Perkara ini dapat dilihat dengan berlakunya banyak pencemaran-pencemaran alam. Antara salah satunya ialah pencemaran air, iaitu pencemaran sisa pepejal daripada kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Soalan 6 pula berkaitan harapan informan kepada model TAM pada masa akan datang. Informan berharap agar model ini makin berkembang penggunaannya di pelbagai peringkat. Seperti yang kita sedar, model TAM ini diajarkan di peringkat pendidikan tinggi. Maka informan berharap agar model ini digunakan juga di peringkat pendidikan yang lain seperti peringkat sekolah menengah dan banyak lagi. Kedua, informan berharap agar pihak yang terlibat dengan aktiviti pembangunan agar bukan sahaja mengauk keuntungan, malah perlu memandang juga kepentingan aspek alam sekitar. Maka, mereka bukan sahaja membuat pembangunan untuk mendapatkan keuntungan, malah mereka mementingkan aspek alam sekitar dengan menjaga sebaik-baiknya alam supaya pembangunan yang berlaku tidak merosakkan alam. Kesimpulannya, model interaksi Tuhan, alam dan manusia iaitu model TAM ini bukan sahaja wajib diterapkan dalam bidang perubatan atau bidang lain, malahan model ini juga wajar diaplikasikan dalam semua sektor pekerjaan seperti bidang pendidikan dan banyak lagi. Model ini banyak memberi kebaikan dan kelebihan kepada semua sektor pekerjaan yang ada di dunia. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.